Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita berkumpul pada petang ini bagi menyambung kita punya kelas, kan, ataupun sedikit perkongsian ilmu di dalam fardu ain, kan, iaitu bagaimana untuk kita mengetahui di manakah kedudukan ilmu yang kita belajar sekarang. Terima kasih tuan-tuan cik puan. Waalaikumsalam Puan Syarifah. Yang baru masuk insya-Allah boleh bantu follow, share, tap like Yang baru masuk insya-Allah boleh bantu follow, share, tap like. Baik. Iaitu apa? Iaitu setiap pembelajaran ataupun setiap ilmu berkaitan dengan ilmu agama, semuanya kita perlu menilai. Kenapa? Kerana itu juga adalah adab dalam mempelajari ilmu. Bila mana sebutkan ilmu agama, ingat, kita perlu nilai sesuatu ilmu itu. Adakah ilmu itu wajib kita belajar ataupun tak wajib, kan? Bukan maksudnya tak wajib apa? Atau adakah wajib belajar waktu tu ataupun boleh tinggalkan dulu? Terima kasih yang dah bantu share. Okay, follow jangan lupa tap like. Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan cik puan, hari ni saya cerita, saya sambung semula pada pengajian kita yang semalam, kan? Semalam kita dah cerita apa? Semalam kita dah cerita serba sedikit perkara berkaitan dengan fardu ain. Semalam kita dah cerita sedikitlah berkaitan dengan fardu ain. Iaitu apa? Kita dah tahu pada fardu ain ni adalah 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Jadi kita dah tahu dah, kan? 3 perkara ini yang kita sudah pelajari semalam. Ingat tak tuan-tuan cik puan? Ada tulis tak? Siapa tak tulis, rugi dia. Rugi dia. Baik. Jadi inilah, nak bagi orang faham dulu, bila sebut je fardu ain, ingat 3 perkara ni tuan-tuan cik puan. Jangan fikir benda lain dulu. Jangan fikir solat, puasa, zakat, kan, tafsir hadis, tak perlu. Tak payah fikir tu dulu. Bila sebut je fardu ain, nampak terus dekat kita punya fikiran kita lah. Dah tahu dah. Oh, ustaz ni mesti nak sebut salah satu daripada 3 perkara ini. Terima kasih. Yang baru masuk boleh bantu tap like, kan? Tap like, jangan lupa. Share banyak-banyak. Inilah dia. Iaitu apa? Kita tahu kedudukan ilmu. Ingat tuan-tuan cik puan tahu apa? Kedudukan ilmu. Ini yang kita sedang belajar ni, nama dia adalah struktur ilmu. Ada ustaz dulu tak ada belajar. Memang tak ada belajar dulu. Ni kat sekolah tak ada belajar. Ada belajar kat sini je. Dalam TikTok pertubuhan je ada ngajar benda ni. Ada special untuk tuan-tuan cik puan, kita bagi detail, sedetailnya. Baik. Seterusnya, pada tauhid semalam kita dah tahu, kan? Tauhid pecah berapa tuan-tuan cik puan? Tauhid pecah 4. Tauhid pecah 4. Yang pertama apa? Ilahiyah. Yang pertama ilahiyah. Yang kedua nubuwah. Yang ketiga sam'iyat. Yang keempat mumkinat. Baik.
Ni kita dah tahu kan? Waalaikumsalam Puan Fatimah Al-Zahra. Baik. Ni, tak nampak pula. Okey, sini. Nampak tak ni? Dia tak nak zoom pula Okey. Zoom pun dia. Baik. Terima kasih yang dah follow. Yang baru masuk jangan lupa follow Follow, share, tap like. Ilahiyah kan? Dah tahu pasal apa? Ketuhanan. Ilahiyah pasal ketuhanan. Ni kita dah tahu dah. So ni kita ulang je. Ni saya laju sikit sebab semalam dah belajar kan. Dah belajar, kita refresh mula. Refresh pula. Refresh. Kan? Recap. Nubuah pasal apa? Kenabian. Okey. Sam'iyat perkara ghaib. Mumkinat pasal apa? Makhluk. Ni laju sikit. Kita laju sikit. Baik. Seterusnya pada ilahiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang bagi salam minta maaf tuan-tuan cik puan, laju sangat. Dah tap dah kongsi cantik. Terima kasih. Ilahiyah pun kita dah cerita. Ada berapa? Ada 3 pecahan ilahiyah. Yang pertama wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga harus. Baik. Wajib apa? 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat harus bagi Allah. Inilah dia. Dan semua ini wajib kita belajar kan? Wajib kita faham berserta dengan dalil. Dalil apa? Dalil ijmali sahaja. Kan? Inilah dia. Bila mana seseorang itu bergelar mukallaf, kan? Maka dia wajib belajar sifat 20 sampai apa? Sampai ni. Sampai tahu buat dalil. Sampai boleh buat dalil. Wajib tak tahu buat dalil, Ustaz? Wajib tahu. Siapa tak tahu, dosa dia. Dan dia wajib belajar. Siapa tak tahu buat dalil. Okey, dia bukan setakat ustaz yang ajar je kena tahu. Mukallaf tu apa, Ustaz? Allah, mukallaf tu apa 50 sifat dikenali, 50 simpulan iman. Dia jangan lompat dulu, kan? Satu-satu. Dia kena satu. Jagi saya cerita mukallaf jagi. Tuan siapa ni? Eli jagi saya cerita. Pencinta ilmu jangan lompat dulu. Dia kena terangkan satu persatu. Baru boleh sebut 50 tu. 50 simpulan tu baru boleh sebut. Macam mana Ustaz nak tiba-tiba boleh terus 50 simpulan? Kena pula sambung pada nubuah. Ya betul, ikut tertib. Jangan lompat. Kan? Dia belajar kena ada prosedur. Dia kena step by step. Dia tak boleh terus tinggi. Nanti orang terbang. Ustaz, ni kenapa tiba-tiba 50 Ustaz? Biasa dengar 20 je. Kan nanti dah pening. Pening Abiyah. Dia pening, terbang Abiyah. Memang dah, bahaya. Terbang, susah nak tarik, susah balik dah. Okey, sabar. Seterusnya, pergi pula pada kenabian. Kenabian. Nubuah pecah berapa? Nubuah pun pecah 3 juga. Kan? Nubuah pun pecah 3 juga. Itu apa? Wajib. Wajib. Mustahil harus. Ni dia. Apa dia? Sifat wajib bagi Nabi. 4 sifat wajib bagi Rasul. Berapa sifat wajib? Berapa sifat mustahil bagi Rasul? 4 sifat mustahil. Berapa sifat harus bagi Nabi dan Rasul? 1. Inilah dia. Kan? Iaitu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Alhamdulillah dah faham sikit-sikit, cantik. Dia jangan risau. Dia kalau belajar step by step, baru nampak, macam gini rupanya.
Dia makin lama macam main puzzle kan, main puzzle. Mula-mula satu macam tak nampak. Masuk dua tak nampak lagi. Dah separuh, oh dah nampak gambaran sedikit. Dah nampak gambaran sedikit. Belajar sikit 10 tahun, baru cantik. Baru lengkap puzzle tu. Tapi nak bagi secara ringkas lah, macam gitulah perumpamaan dia. Nampak? Baru sebut tadi. Ustaz ngaji pondok, saya tak ngaji pondok. Guru saya ngaji pondok. Lompat-lompat tu yang jadi Superman. Tu takut Superman, bahaya. Kan? Spender kat luar, bahaya. Kan risau kan tengok. Barulah tadi masuk yang kata 50 tu, baru masuk 20, 1. Berapa? 41. 4, 4, 1, 9. Tambah jadilah 50. Baru kena dia punya jalan dia tu. Kan? Minta tolong tuan-tuan cik puan, tap like jangan lupa Tap like banyak-banyak sikit. Kan? Bagi ramai-ramai lagi masuk dalam live kita ni. Kan? Rugi dapat seorang, kan? Ilmu jangan seorang-seorang. Ilmu kena share, kena sampaikan. Ilmu kan? Ilmu yang wajib lah. Yang wajib ni tarik kawan-kawan kita masuk. Ustaz nama apa? Nama saya biasa orang panggil saya Hairi. Kadang ada orang panggil Ai, mana-mana je lah. Kan? Panjang-panjangkan. Ya betul. Itu dia. Nampak? Cantik kan? Bau tak lompat. Baik. Jadi saya Waalaikumsalam warahmatullahi. First time follow, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ni Allah tunjukkan jalan ni. Salam Ustaz. 50 aqaid kena faham dalam kalimah syahadah. 50. Minta maaf lah, setakat ni saya tak pernah belajar lagi benda tu. Kan? Yang ada orang kata berapa rukun syahadah tu itu ulama tak sebut dalam fardu ain. Cukup setakat mengucap 2 kalimah syahadah tu dah tahu tu ringkas tu lah. Untuk orang awam cukup lah. Melainkan kalau kita memang betul-betul dalam jalan agama, dalam memang kita duduk pondok ngajar kitab pagi petang siang malam, itu baru betul kita belajar sekali. Tapi untuk orang awam dia tak perlu belajar sampai situ. Dalam kalimah la ilaha illallah dia bahas, tak perlu. Orang awam dia pening kan ni. Okey. Tu dia. Ketuhanan 41. Ya, jangan sebut 41 lah. Kan? Tak payah sebut 41. Sebab apa? Bila kita sebut 41, nanti orang awam dia tanya, Ustaz, apa yang 41 Ustaz? Dan nak kena terangkan satu-satu. Cakap je sifat 20. Cakap sifat 20, kan? Cakap sifat Nabi. Dah settle. Kan orang awam kan tak tertanya-tanya. Jelas dah kan? Kita cerita benda yang orang awam biasa dengar. Jangan cerita benda orang awam tak biasa dengar. Orang awam tak biasa dengar, nanti dia pening. Akhirnya terbang. Habis ya. Kita risau lah kalau dia terbang. Okey. Ingat cakap sifat 20 je, sifat 20 je. Okey, tu dia. Dia dapat sifat 20 dapat Okey. Tak apalah, nak sebut 41 tu dalam belajar boleh lah, dalam belajar. Tapi janganlah jumpa orang awam sebut. Kita wajib belajar 41 sifat. Orang awam dah pening lah. Bila pula dapat 41 ni? Dulu dengar sifat 20 je. Nampak? Kan dah risau. Okey. Terima kasih. Yang baru masuk boleh bantu follow, share, tap like. Okey. Dapat perkara ni. Sebab apa? Saya nak cerita sikit lah pasal mukallaf. Semalam saya dah cerita mukallaf. Nak saya ulang lagi semula ke? Kan? Kalau saya ulang sikit, kan? Puan mata hati. Saya cerita sedikit lah, berkaitan dengan mukallaf ni. Okey, berkaitan dengan mukallaf. Kan kalau ada orang tanya, kalau orang tak dapat, saya ni antara adab jugalah kan. Orang tanya kita kena jawab lah. Kalau tak tahu, saya cakap tak tahu. Tapi sebabkan saya tahu, saya ajarkan tuan-tuan cik puan. Jangan risau, ilmu ni tak payah bayar. Kalau nak bayar, masuk kelas tertutup.
Tapi kalau dalam live percuma kita bagi. Iaitu apa? Bila nak masuk pada perkataan mukallaf, dia kena pergi pada definisi dulu. Dia kena pergi pada awal-awal dulu. Iaitu apa? Fardu ain. Kan? Fardu ain apa tuan-tuan? Perkara yang wajib, kan? Perkara wajib dipelajari. Dipelajari oleh apa? Tiap-tiap mukallaf. Ni dia. Okey, seterusnya kita pergi pula. Ni saya laju sedikit lah. Saya laju sikit. Takut tak sempat nanti nak bahas yang tu. Okey. Mukallaf pula apa? Mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Orang yang dipertanggungjawabkan. Ni dia. Orang yang dipertanggungjawabkan. Apa benda yang dipertanggungjawabkan? Iaitu dipertanggungjawabkan untuk belajar. Belajar fardu ain. Ni dia. Baik. Dan mukallaf juga, mukallaf dia ada ciri-ciri, kan? Mukallaf dia ada ciri-ciri mukallaf. Okay, dia ada 4 ciri-ciri mukallaf. Yang pertama apa? Yang pertama akil, iaitu apa? Berakal. Yang kedua baligh, iaitu apa? Cukup umur. Cukup umur. Yang ketiga baik panca indera. Panca indera, iaitu apa? Tak buta dan tak pekak. Okey. Tu dia. Seterusnya yang keempat, sampai seruan. Sampai seruan. Apa? Islam. Baik. Kalau seseorang itu, kan? Kalau seseorang itu ada keempat-empat ciri-ciri ini, maka orang itu wajib belajar fardu ain. Fardu ain. Wajib belajar. Okey. Alhamdulillah. Kena tulis. Jangan tak tulis. Rugi tak tulis. Tap like. Jangan lupa tap like. Okey. Lepas tu, wajib ni apa? Wajib di sini adalah wajib pada syarak. Kan? Wajib pada syarak adalah buat dapat pahala. Buat dapat pahala. Tinggal dapat dosa. Tinggal dapat dosa. Ni dia. Wajib pada syarak. Iaitu apa? Kita wajib belajar fardu ain ini, kan? Wajib belajar dan wajib diamalkan. Bukan setakat wajib, hanya wajib solat je. Saya risau. Sebab apa? Ramai orang sekarang ni, mereka hanya fikir wajib tu hanya rukun Islam. Kan? Ramai orang sekarang, dia hanya berfikir apa? Bila dengar perkara wajib, kita wajib solat. Kita wajib dengar cakap mak ayah. Kita wajib puasa. Kita wajib bayar zakat. Kita wajib, kan, percaya Allah. Itu je. Ramai orang sekarang fikir macam gitu. Saya pun tak faham. Siapa yang ajar pemikiran seperti ini? Kan? Dia bukan salah. Cumanya pemikiran seperti itu tidak tepat. Tidak bertepatan ataupun tidak sehaluan dengan apa yang telah ulama pandukan di dalam kitab-kitab yang muktabar. Kan? Seperti kitab Matan Faridah, kitab Hidayatus Salikin, kan? Kitab Risalatul Tauhid. Ada juga dalam kitab ni. Macam Matla'ul Badrain. Kan? Sebenarnya, yang lagi utama adalah belajar ilmu. Belajar ilmu fardu ain, inilah yang
paling utama. Menjadi, orang kata apa, kewajipan yang paling tinggi. Kan? Kalau kita semua tahu kan, insya-Allah lah, saya yakin dan percaya tuan-tuan cik puan tahu. Hukum solat fardu. Solat 5 waktu. Apa hukum dia? Wajib. Wajib pada syarak. Iaitu apa? Buat dapat pahala. Siapa solat dapat pahala. Siapa tinggalkan solat dapat dosa. Dosa apa? Dosa besar. Dan hukum itu sama terpakai kepada ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Terpakai kepada setiap perkara ini. Sama juga macam tauhid. Siapa tak belajar sifat 20, kan? Dosa. Dosa besar. Siapa belajar dapat pahala. Siapa tinggal belajar dapat dosa. Dan dosa tak belajar, kan? Siapa dosa ni lah disebutkan dalam kitab Syiarus Salikin. Kan? Tak belajar ni dosa berterusan tuan-tuan cik puan. Ini bukan saya cakap, ini ulama yang cakap. Kita tak belajar, kita meninggalkan belajar fardu ain, dosa berterusan. Biasa kita dengar kan, pahala berterusan, ini dosa berterusan. Macam mana? Walaupun kita hidup, walaupun kita buat amal, zikir banyak, puasa sunat tak tinggal, solat sunat setiap masa, tetapi meninggalkan belajar fardu ain, berdosa sepanjang hidup, seumur hidup kita. Allahu Akbar tuan-tuan cik puan. Ni, kan? Ustaz tak pernah dengar pun. Memang tak pernah dengar sebab tak pernah belajar. Dia bukan kita kata benda ni asing, tapi sebab apa? Sebab kita tak mencari ilmu ni. Minta tolong tuan-tuan cik puan, yang baru masuk boleh bantu follow, share, tap like. Jangan lupa. Sunnah Nabi Muhammad yang paling besar. Ya betul. Kan? Ramai orang sekarang ni, mereka menyebut sunnah kan. Mereka hanya fikir sunnah itu hanya perkara sunat. Salah tuan-tuan cik puan. Betul. Tauhid kita manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tu dia. Ramai orang zaman sekarang ni, mereka hanya fikir sunnah hanya perkara sunat. Sedangkan sunnah kan ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang makruh. Itu dia. Kan? Kita tahu apa lah? Sunnah ni adalah kan pecah tiga kan. Perkara yang Nabi lakukan, perkara yang Nabi cakap, ataupun perkara yang Nabi tak cakap tapi Nabi membenarkan perkara itu. Itu sunnah. Sebelum turunnya wahyu kan, sebelum terjadinya Isra' Mi'raj, Nabi buat apa dekat para sahabat selama 13 tahun di Mekah? Nabi mengajarkan ni ilmu tauhid. Nabi kuatkan tauhid di dalam jiwa para sahabat. Ini sunnah paling besar ni. Belajar ilmu tauhid. Kerana itu tauhid para sahabat sangat kuat. Kan? Para sahabat ditimpa segala macam ujian. Tapi para sahabat keluar Islam tak. Kerana apa? Kerana tauhidnya para sahabat kan sangat-sangat kuat. Kan? Kita ialah memanglah kita tak sampai lagi tauhid para sahabat. Kan? Tapi kita belajarlah. Belajar juga. Maaf Ustaz. Sifat Allah dan sifat Nabi setakat mana orang awam kena tahu? Ni je. Belajar sifat 20 kan? Belajar sifat 20 ni, lepas tu belajar dengan dalil. Dalil pun dalil ijmali sahaja. Sebagai contoh, macam contohlah sifat yang pertama kan, sifat wujud yang pertama. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Apa lawan ataupun apa sifat mustahil bagi wujud? Adam. Iaitu apa? Tiada. Wujud maksudnya ada. Lawan bagi sifat wujud adalah tiada. Apa dalil bagi wujudnya Allah? Dalil wujudnya Allah adalah alam ini. Dah settle. Tu je. Nampak tak? Senang kan belajar dalil?
Oh senang Ustaz. Belajar dulu. Kan? Nampak macam senang. Belajar dulu. Jangan cakap senang je tapi tak belajar. Rugi hidup. Okey. Tu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Belajar lagi sebelum nak cakap. Nanti jadi ajaran sesat. Alhamdulillah. Setakat ini ilmu yang kami belajar ni yang saya ajarkan ni semua berpandukan dengan kitab-kitab para ulama. Semua berpandukan dengan kitab-kitab yang muktabar. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Kalau rasa macam salah, saya dah kata dah. Pergi share saya punya live ni dekat Mufti ataupun dekat ni lah kodi-kodi ke, share live ni. Kata Ustaz, betul tak Ustaz dia ni ajar macam ni? Betul tak wajib kita pegang sifat 20 ni? InsyaAllah lah. Saya orang Johor tuan-tuan cik puan. Saya orang Johor. Kita tahu lah, Johor memang terkenal dengan menjaga akidah masyarakat dia. Ya memang betul, negeri lain pun jaga akidah. Kan, saya tak nafikan. Tapi kita kena berbangga lah kan dengan negeri kita. Jangan risau. Ini semua kita dah rujuk dah. Kita memang rujuk kitab semua. Tak ada saya reka. Tak ada reka. Habis Ustaz ni, rajah ni betul lah. Rajah ni saya reka. Bukan saya reka, guru saya ajarkan. Supaya apa? Supaya orang awam nampak dengan lebih jelas. Itu dia. Kan? Kalau rasa macam salah, saya dah kata dah. Saya dah kata dekat tuan-tuan cik puan. Kalau rasa saya ni salah, tolak saya tuan-tuan cik puan. Jangan pegang saya. Kan? Kalau perkataan itu memang perkataan memang keluar daripada, ini pendapat saya. Inilah perkara yang wajib. Tu. Kalau saya cakap macam tu, tolak saya. Tapi perkataan ini perkataan para ulama. Kita memang rujuk kitab. Kita rujuk kitab-kitab lain macam kitab Matan Faridah, kitab Risalatul Tauhid. InsyaAllah lah orang Johor tahu lah kitab Risalatul Tauhid kan. Kalau Johor tak kenal Risalatul Tauhid ni nak kena. Malu, jangan malu ngaku Johor kan. Dalam kitab Matla'ul Badrain kan pun ada juga diceritakan pada muka surat yang ketiga. Boleh baca. Kalau tak percaya, dapatkan kitab ni tuan-tuan cik puan. Boleh baca. Cuma kita jauhi lah. Tak pandai baca, belajar. Okey? Itu dia. Kan? Mukallaf berasal daripada perkataan taklif, maksudnya bebanan. Ada 4 syarat yang Ustaz kata tadi. Ya, betul. Dia tanggungjawab lah, tanggungjawab. Cantik Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tolong tepi sikit, minta maaf. Nah. Sekejap. Nak screenshot je lagi. Saya boleh terangkan habis dulu. Belajar selagi ada hayat. Ya betul. Belajar sampai mati. Betul. Terima kasih yang dah follow. Yang ni confirm benar. Ingat benar bukan perkataan saya Benar kerana apa? Saya mengambil rujukan kitab. Lepas tu saya kata tuan-tuan cik puan, kalau ada ustaz-ustaz yang ajar, minta berikan rujukan. Berikan rujukan. Baru kita boleh yakin pegangan. Jangan. Kalau perkataan tu memang perkataan saya, tuan-tuan cik puan minta tolong, tolak saya. Jangan pegang saya. Kerana apa? Dalam pertubuhan, kami ajarkan pelajar-pelajar kami, pegang kitab. Pegang perkataan ulama. Jangan pegang ustaz. Kan? Lepas tu kalau orang cakap, ustaz saya tukang baca kitab je. Saya tukang baca kitab. Kan? Kalau nak ngaku ustaz pun saya tak ada ilmu tuan-tuan cik puan. Saya ngaku lah, saya ni masih belajar lagi. Kita masih belajar lagi. Saya bukan level-level qadi, level-level mufti. Kan? Ni kita nak ajar untuk orang awam ini. Untuk orang awam. Okey. Alhamdulillah. Jangan share dekat Mufti Perlis. Janganlah share. Dah. Negeri Sembilan pun betul. Negeri Sembilan antara yang menjaga akidah juga. Kalau kata salah tu adalah Wahabi tu ustaz. Tak apalah. Ta'aluk. Ta'aluk tu apa ustaz? Dekat sifat kudrah. Ta'aluk ni dia adalah, kalau tuan-tuan cik puan nak dapatkan lebih detail, boleh dapatkan buku cahaya. Saya tak nak jual dulu. Saya nak ngajar dulu. Kan? Ta'aluk tu dia adalah, kalau saya kata hubung kerja tahu tak? Kalau saya kata hubung kerja. Okey, alhamdulillah. Sekolah agama di Johor dah jam 4 dah mula guna kitab Matla'ul Badrain. Alhamdulillah.
Okey, betul. Kalau betul saya kata, kalau saya salah, minta tolong tuan-tuan cikgu. Tegur saya, tegur. Ustaz, ni salah ni Ustaz. Bukan jalan kerja, hubung kerja. Ta'alluq tu kan, sifat itu tertakluk kepada siapa? Terkena kepada siapa sifat ta'alluq itu? Ya, betul. Kan? Nak bagi jelas faham Baik. Ni settle Sekarang saya nak pergi pada perkara ghaib pula. Saya nak pergi kepada sam'iyat. Sam'iyat adalah apa? Perkara ghaib. Perkara ghaib. Iaitu apa dia? Segala perkara ghaib berada di bawah sam'iyat. Minta tolong tuan-tuan cik puan. Siapa yang baru masuk boleh bantu follow, share, tap like. Tap like banyak-banyak sikit tuan-tuan cik puan. Kan? Kita sikitlah tap like sikit. Terima kasih yang bantu share. Semoga kan dengan sebab kita bantu share ni, ramai-ramai orang masuk dapat ilmu ni, kita dapat pahala yang berterusan insya-Allah. Ni pun antara apa? Antara usaha kita. Usaha kita untuk menyebarkan ilmu. Kan? Biasa kita dengar kan orang kata usaha dakwah, sebarkan dakwah. Ini pun dakwah juga. Inilah dakwah yang utama. Ajak orang kembali kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan jalan belajar ilmu tauhid, belajar sifat 20. Inilah dakwah yang paling besar. Kan? Baik, tu dia. Seterusnya, kita pergi pula kepada perkara ghaib. Apa dia perkara ghaib? Antaranya adalah kan, ni perkara yang wajib kita percaya dosa, lagi apa? Pahala, lagi syurga, lagi apa lagi? Neraka, lagi apa lagi? Hari kiamat, lagi seterusnya macam salah aja tulisan ni. Kiamat. Hari kiamat. Okey. Lagi apa lagi? Kisah Nabi terdahulu. Ni dia. Jadi perkara-perkara ini berada di bawah perkara sam'iyat. Okey. Ta'alluq tu macam bidang tugas lah. Ya, betul. Hubung kerja lah. Sifat. Hanya sifat ma'ani yang ada ta'alluq. Betul. Kan? Kecuali sifat hayat. Itu tak ada ta'alluq. Baik. Inilah dia perkara-perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat sangat mudah tuan-tuan cik puan. Kerana apa? Kerana cukup dengan kita percaya perkara ini ada, dah settle fardu ain. Macam mana tu Ustaz? Contoh orang tanya kita. Bang, akak, dosa tu ada tak? Pahala tu wujud tak? Kita kata ada, wujud dosa pahala tu. Dah settle fardu ain. Itu je Ustaz. Ya, itu saja. Percaya perkara ini ada, kan? Dah settle fardu ain. Orang tanya, Ustaz, syurga neraka tu benar ke Ustaz? Benar. Kita pun kata, adalah syurga neraka. Ustaz, kisah-kisah Nabi terdahulu tu betul ke Ustaz? Betul. Kan? Kita yakin dan percaya perkara itu berlaku. Ustaz, hari kiamat itu wujud tak Ustaz? Wujud. Kan? Itu dia. Cukup, dah settle. Itu je Ustaz. Ya, settle. Itu je lah. Fardu ain pada perkara sam'iyat hanya perkara itu sahaja. Kan? Yang kata fardu kifayah tu macam mana? Yang kata fardu kifayah itu macam contohlah, orang tanya kita, Ustaz, syurga neraka tu ada tak Ustaz? Ada. Bagaimanakah rupa syurga neraka? Itu barulah fardu kifayah. Kan? Bagaimana keadaan syurga, bagaimana keadaan neraka, bagaimana rupa, kan? Itu semua adalah fardu kifayah. Macam contoh, pernah ada seorang tu, dia tanya dengan guru saya, Ustaz, bagaimana bentuk dosa? bentuk pahala Ustaz? Rupa pahala macam mana Ustaz?
Itu tak payah. Itu fardu kifayah. Mana ada orang tahu. Tetapi perumpamaan banyaknya pahala itu, besarnya pahala itu, ya memang betul. Ada disebutkan dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis Rasulullah. Kan? Macam contohlah. Contoh, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, setiap kali lepas solat, kan, maka akan diampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Itu dia punya perumpamaan dia. Kan? Itu je. Yakin, percaya ada je, dah cukup. Tak payah nak fikir macam mana bentuk pahala, macam mana tu tak payah. Tu pening nanti. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Ustaz, boleh tak kita sebut kita jahil? Boleh. Kan? Tapi kena tengok. Jahil, dia ada dua. Kan? Dia ada jahil basit dengan jahil murakkab. Kan? Tengok juga. Jahil basit apa? Jahil yang memang tak tahu apa. Kan? Bila kita cakap fardu ain, dia kata, apa tu Ustaz? Tak tahu. Tu memang jahil lah. Jahil betul. Okay. Jahil murakkab ni apa? Jahil murakkab ni dia lagi dahsyat daripada jahil tu. Jahil murakkab apa? Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Tu jahil murakkab. Kan? Tu dia. Kita kata fardu ain wajib. Dia kata fardu ain tak wajib Ustaz. Kan? Itu dia. Jahil murakkab dia lagi dahsyat lah daripada jahil basit ni. Alhamdulillah. Faham Setakat ni faham tak tuan-tuan cik puan? Setakat ni faham tak? Kalau faham, respon faham. Kalau faham, respon faham. Kalau tak faham, boleh bagi tahu. Boleh tanyakan. Siapa? Kalau saya nak cerita jahil. Jahil pun dia ada peringkat dia. Kan? Alhamdulillah, faham. Cantik. Ni tulis tak ni? Tak tulis rugi ni. Esok dah cerita lain lah. Bila dah belajar, kita boleh tahu iktikad yang betul ataupun tak betul. Puan Syah 20. Dan dapat bezakan ajaran yang benar atau tak. Ya, betul. Ustaz, saya tak faham bab ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tak faham apa tu? Tak faham macam mana? Kan? Tuan Atib. Kan? Tak faham macam mana tu? Dia tak faham perkataan. Sebab apa? Pada ayat mutasyabihat, kita perlu rujuk tafsir. Rujuk kitab-kitab para ulama yang muktabar. Kerana apa? Kerana ayat mutasyabihat ni, dia adalah ayat-ayat yang tak semua orang boleh faham melalui zahir ayat tersebut. Kan? Tu dia. Ayat mutasyabihat pada golongan khalaf perlu merujuk kepada takwil. Ulama khalaf, kan, zaman khalaf dia mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Okey, tu dia. Macam mana nak tolak untuk orang yang kata Tuhan berjisim? Siapa kata macam tu? Rosak akidah kalau kata Tuhan berjisim. Akidah ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Allah Subhanahu wa ta'ala wujud tidak bertempat. Allah Subhanahu wa ta'ala wujud tanpa tempat. Allah wujud tanpa tempat. Allah wujud tanpa jisim, tanpa jirim. Allah wujud tidak berarah. Itu yang ahli sunnah wal jamaah pegang. Terima kasih Atib. Semoga dimurahkan rezeki. Itu ahli sunnah jamaah pegang sampai mati. Pegang sampai mati. Kan? Yang kata Allah berjisim ni apa? Tu golongan Wahabi tu. Yang kata apa? Allah atas langit. Allah ada tangan. Itu rosak tu. Siapa pegang macam gitu tu? Habis akidah dia. Sian umat. Okey. Nak tanya Ustaz, apa maksud jahil? Jahil tu, dia ada dua. Lepas tu saya kata ni, kalau tuan-tuan cik puan dapatkan buku ni, nampak tak? Screenshot lah. Screenshot. Apa maksud jahil ni?
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dah. Cukup tu. Screenshot. Dia ada jahil basit dengan jahil murakkab. Jahil apa? Tak tahu. Sang kata jahil ni tak tahu lah. Tapi tak tahu apa? Dia ada dua. Tak tahu yang memang tak tahu apa, ataupun tak tahu yang dia ni tak tahu. Macam tu. Okey. Ataupun dia tahu tapi dia salah. Dia salah tahu. Dia salah ilmu pengetahuan dia. Okey. Ubudiyah bahagian tauhid mana ustaz? Ubudiyah tu dia Allah, saya pun nak cakap pun tak ada ilmu sangat. Saya cakap tak tahu je boleh tak? Kan? Itu perlu rujuk kitab lah. Perlu rujuk pada kitab. Saya cakap tak tahu je lah. Yang saya tak tahu, saya cakap tak tahu je. Kalau taklid ustaz, taklid ini apa? Taklid adalah berpegang perkataan orang lain tanpa mengetahui dalil. Itu bertaklid. Bertaklid. Kan? Macam contoh pada ilmu fiqh. Pada ilmu fiqh wajib kita bertaklid pada apa? Pada mazhab Syafi'i. Wajib kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Tapi pada akidah tak boleh taklid. Siapa yang bertaklid pada akidah, ulama kata apa? Berdosa. Pada akidah, pada sifat 20 wajib tahu dalil. Belajar sifat 20 wajib tahu dalil. Dia tak boleh belajar sifat 20 hanya hafal je. Allah, wujud, kidam, baqa' dan ila akhir lah. Kan? Tu dia. Tak boleh hafal sahaja. Wajib belajar. Contoh sifat yang pertama. Sifat wujud. Apa lawan sifat wujud? Adam. Sifat wujud maksud dia apa? Ada. Lawannya tiada. Apa dalil sifat wujud? Dalil Allah wujud adalah alam ini. Tu dia. Kan? Lepas tu pergi pula pada yang kedua. Kan? Kidam. Apa maksud kidam? Sedia. Sedia apa? Sedia ada. Sedia yang tiada mula. Sedia yang qadim. Maksud apa? Tiada permulaan. Sedia yang diawali dengan tiada. Apa tu? Dengan tiada. Dengan apa tu? Sedia yang azali lah. Azali. Kan? Kalau macam kita memang ada. Tapi kita ada yang diawali dengan tiada. Tapi Allah tak. Allah memang wujud sejak azali. Tiada permulaan. Kan? Itu dia. Tu secara ringkas lah. Nak belajar dalam kena buka kitab lagi. Ni orang awam ni kena satu persatu. Terima kasih yang bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Akidah salafi. Jangan ambil akidah salafi ya. Jangan. Kita khalaf. Dah tak pegang dah akidah salaf. Betul ustaz. Wahabi ni banyak merosakkan akidah. Dia itulah kita kesian. Cakap wallahu alam ustaz jika tak pasti. Kalau saya tak tahu, saya cakap tak tahu terus. Kalau tak pasti baru wallahu alam. Tapi perkata tu saya memang tak tahu. Saya tahu asas je lah. Okay. Sedia ada, sedia kala. Dia berbeza Sedia ada dengan sedia kala berbeza. Kan? Sedia ada apa? Sedia ada wujud, kan? Wujud memang sejak azali lagi. Wujud yang tidak dimulakan dengan tiada. Tapi kalau sedia kala apa? Sedia kala macam contoh, mula-mula orang tu tua. Lepas mula orang tu muda, lepas tu dia tua, lepas tu dia sedia kala jadi muda balik. Itu sedia kala. Nampak macam ringkas, nampak macam kecil, tetapi pada bab akidah salah perkataan boleh membawa maksud yang sangat besar. Boleh merubah maksud yang sangat-sangat besar. Okey. Ya betul. Kidam maksud dia ada. Lawan bagi kidam hudus, iaitu berbaharu. Mustahil lah Allah baharu. Kan? Yang dia kata ijmal tu apa ustaz? Ijmal ini adalah ringkas. Ijmal maksud dia ringkas. Ringkas. Yang menggunakan dalil akli. Dalil yang menggunakan akal berpandukan kepada para ulama. Jangan salah faham
ustaz kata dalil yang menggunakan akal. Oh, kita boleh fikir sendiri. Jangan, bukan. Memang ini dalil akli, tetapi apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dan mudah untuk kita sebagai orang awam mencerap perkara itu. Mudah untuk kita sebagai orang awam faham perkara itu. Jelas tak tuan-tuan cik puan? Jelas kan? Itu pada ilmu tauhid. Ustaz nak pergi masjid. Itulah, dah asal kan? Boleh pergi masjid dulu. Okey. Kenapa kita tak ada dalil mendapat dosa? Kenapa kita tak ada dalil mendapat dosa? Maksudnya macam mana tu Tuan Arif? Dalil mendapat dosa. Ke ni, kenapa kalau kita tak belajar dalil dapat dosa? Macam itu ke soalan dia? Kalau belajar sifat 20, tak tahu dalil, memang berdosa. Siapa yang kata tu Ustaz? Ulama yang kata, bukan saya yang kata. Rujuk dalam mana? Rujuk dalam kitab Matan Faridah, Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Nak saya bacakan tak tuan-tuan cik puan? Nak saya bacakan tak? Okey, boleh. Siapa yang nak tu boleh pergi solat dulu. Jangan risau, sekejap lagi saya solat. Lepas habis ngajar saya solat. Okey, saya bacakan kitab lah tuan-tuan cik puan, supaya apa? Supaya lagi jelas kita nampak perkataan para ulama. Siapa yang ada kitab ni, kitab Matan Faridah, Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Jangan lupa tap-tap like. Sambil dengar, sambil tap-tap like. Baik. Dalam kitab Matan Faridah, pada muka surat yang keempat. Pada muka surat yang keempat, 9 baris daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul? 9 baris daripada bawah. Allahu Akbar. Kan? Saya ada kitab tu, tapi dia dah meninggal dunia. InsyaAllah. Okey. Moga-moga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, kan? Dan mendapat kelapangan di dalam kuburnya, insya-Allah. Nah, itu dia. Jadi, siapa yang ada kitab ni, kan? Kalau ada kitab boleh buka. Puan Hidayah, boleh buka. Okey. Sama-sama kita tengok perkataan para ulama. Ni bukan, kan? Ustaz main cakap je. Siapa tak tahu dalil dosa. Oh, sedap-sedap ustaz je. Kan zaman sekarang kan macam tu kan? Dia tak boleh sikit. Bila kita kata dosa, ustaz main sebut je dia ni dosa. Siapa kita nak menilai orang? Gitu. Orang zaman sekarang dia memang macam tu. Kan? Lagi-lagi budak-budak muda. Kalau kita kata dosa, dia kata dah pandai buat kerja Tuhan. Dia ayat dia gitu lah. Nampak macam betul. Dah pandai buat kerja Tuhan. Pandai hukum orang, dosa. Dia ni dosa. Bukan kita hukum orang. Tetapi ini hukum syarak. Macam contohlah kan, orang solat dengan satu lagi orang tak solat. Kan? Orang tak solat. Kita nak kata apa? Orang tak solat tu macam mana? Tak solat ni jangan cakap dia dosa. Kan? Mana tahu dia bertaubat? Dalam hukum syarak memang kita tahu siapa yang tak solat berdosa besar. Bukan kita nak hukum orang. Faham tak perkara itu? Jahil tu orang tak tahu apa hukum hakam. Ya betul. Tak tahulah, senang kata jahil tu tak tahu. Maksud jahil tak tahu. Jahil lawan dia apa? Lawan dia alim. Alim ni apa? Berilmu. Itu lawan dia. Kan? Orang yang tak tahu lawan dia adalah orang yang berilmu. Baik. Saya bacakan kitab Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share, tap like. Kan? Kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid sama tak dengan kitab itu? Memang samalah. Cumanya kalau siapa yang ada kitab Rumi, ini kitab Jawi. Saya punya kitab ni kitab Jawi. Siapa yang ada kitab Rumi, dia kena cari sikit. Sebab kalau kitab Rumi dia kan dah tukar ni kan perkataan dia. Dia kena tengok juga. Dia pada sebelum sifat wajib tu, pada wujud, saya tak tahulah. Kena tengoklah. Terima kasih yang bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Moga-moga
asbab tuan-tuan cik puan bagi gift ni, ramai-ramai masuk dalam live kita dapat ilmu sama-sama. Jangan lupa tap-tap like tap-tap like. Saya ada ustaz dah khatam 4 kali. Alhamdulillah. Dia dah khatam ni dah alim dah ni. Tuan Atib ni dah hebat sangat dah ni Tuan Atib. Malu saya. Saya pun masih lagi belajar lagi. Tak, kita biasa je. Okey. Saya bacakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Tengok yang pada daripada dan wajib pula. Tu, tengok, dan wajib pula. Okey. Berkata muallif rahimahullahu taala Syekh Ahmad Al-Fatani, dan wajib pula atas mukallaf. Mukallaf apa? Tadi dah ajar kan? Mukallaf tu apa? Sebagai wujub aini. Apa itu wujub aini? Wajib ain. Iaitu apa? Fardu ain. Ya tak apa. Siapa yang nak solat dulu boleh solat dulu. Kan? Kita sambung sedikit lagi. InsyaAllah dalam pukul 4.30 nanti saya end live lah. Okey. Samalah kitab saya. Betul-betul sama-sama. Sebagai wujub aini. Iaitu apa? Mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu. Kena apa? Wajib tahu dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib. Apa dia yang wajib ni? 20 sifat wajib. Kan? Dan yang mustahil. Itu apa dia? 20 sifat mustahil. Dan yang jaiz. Jaiz ni apa? Jaiz ni harus. Tu dia. Sama tak? Sama kan? Wajib, mustahil, harus. Itu supaya tiada jadi ia muqallid. Supaya tiada jadi ia muqallid. Kan? Kenapa wajib tahu dalil 3 perkara ini? Kerana supaya dia tidak menjadi muqallid. Apa itu muqallid? Iaitu orang yang jazam ia. Jazam ni apa? Pegang sungguh-sungguh. Jazam ni maksud dia apa? Pegang sungguh-sungguh dengan perkataan orang yang lain. Dia pegang apa? Dia pegang perkataan orang lain. Macam contohlah kan, ada seorang ustaz ni. Ustaz tu ajar kita wajib belajar sifat 20. Kan? Lepas tu ustaz tu pun ajar. Yang pertama wujud. Kan? Wujud maksud dia ada. Lawan bagi sifat wujud tiada. Okay. Lepas tu masuk pula yang kedua. Yang kedua, kidam. Kidam maksudnya apa? Sedia ada. Lawan dia apa? Hudus. Kan? Perkara baharu. Lepas tu masuk pula pada sifat yang ketiga. Dia macam gitu je sampai habis 20 sifat. Lepas tu kita pun pegang perkataan ustaz tu. Kita belajar sifat 20 dah ustaz. Bila tanya, kan? Bila tanya, saya dulu belajar sampai mustahil je. Saya tak belajar pula dalil. Gitu. Habis sudah. Kan? Cikgu, mana kidam itu sekarang? Apa tu? Mana kidam? Macam tak kena je soalan tu. Mana kidam? Sedia ada. Itu sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana? Saya tahu kat mana. Okay. Itu dia. Dengan ketiadaan mengetahui dalil. Sifat itu mana? Mana? Sifat itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita wajib mempercayai adanya sifat itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan wajib tahu apa? Allah ada sifat wujud. Okay, mana? Allah ada sifat kidam. Mana sifat tu? Bukan macam tu. Bukan. Kan? Itu tahulah kalau kita tanya perkara seperti itu, maknanya nampaklah kita sedang menunjukkan yang kita ni dalam keadaan tidak berilmu. Boleh dipegang tak cikgu? Mana boleh pegang? Sifat mana boleh pegang? Kan? Allahu Akbar. Lain macam soalan petang-petang macam ni Uish, ni dahsyat ni. Ni soalan terbang ni. Ni baru betul-betul terbang ni. Jarang saya dengar orang kata, ustaz, mana sifat kidam?
Kan? Macam contohlah orang tanya kita. Kan? Macam contohlah orang tanya kita, awak ni baik tak? Kita pun cakap, saya baik. Mana baik tu? Baik. Boleh pegang tak baik tu? Kan? Macam itulah dia punya seolah-olah dia tu. Allah, sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan, kadang nak tanya pun kena fikir juga. Kan? Contohlah orang cakap kan. Orang cakap, awak ni tahu kasih sayang tak? Tahu. Okey. Mana kasih sayang tu? Boleh tak saya nak pegang kasih sayang tu? Kan macam soalan tak kena. Allahu Akbar. Itu dia. Baik, cantik. Semua dah jelas faham cantik tu. Ustaz, kepala lalu sikit. Okey. Ya. Saya beralih sikitlah. Okey, dah cukup cukup. Jangan gaduh-gaduh. Zat tak nyata. Sifat penyata daripada zat. Mana sekarang sifat tu, cikgu? Saya dah kata dah. Jangan tanya soalan pelik-pelik. Tak boleh dipegang. Mana pula sifat tu? Tanya pula mana? Pada sisi Allah lah. Kan? Okey. Seterusnya. Ini yang biasa tanya soalan ni. Wahabi ni. Awak Wahabi ke? Tak. Minta maaf Minta maaf tuan-tuan cik puan Kita takut juga, risau. Ahli sunnah tak tanya soalan perkataan seperti ini. Agaknya dia minta contoh kot. Contoh. Oh, nak minta dalil ke? Nak minta dalil kidam ke? Saya bukakan kitab lah kalau nak dalil. Oh, cakaplah nak dalil. Soalan salah macam mana saya nak ni? Apa tu? Jawab. Ni dalil boleh tengok dekat dalam ni. Saya tunjuk je lah dalil. Okay. Nak ngajar tak sempat. Ada benda lagi penting kita nak ajar ni. Okey, jadi jelas jelas perkara seperti itu. Iaitu apa? Muqallid adalah orang yang pegang cakaplah nak dalil. Alah, dia pusing-pusing. Buat pening je. Okey. Muqallid adalah orang yang pegang perkataan orang lain tanpa mengetahui dalil. Sebab tu apa? Wajib belajar sifat 20, wajib belajar dengan dalil. Okey. Seterusnya, kita tengok pula apa hukum orang muqallid ini. Kan? Apa hukum seseorang yang belajar sifat 20 tapi pegang perkataan orang lain? Ni, dan telah bersalah-salahan ulama pada kufur muqallid itu. Allahu Akbar. Nampak tak? Ada setengah pendapat ulama kata apa? Siapa yang belajar sifat 20 tapi tak tahu dalil, lepas tu pegang pula perkataan orang lain, orang ni apa? Ulama kata apa? Kufur. Kufur muqallid itu. Dan ketiadaan kufurnya. Ni. Dan ada setengah pendapat ulama kata lain apa? Tak kufur. Tak kufur ni, selamatlah kita. Kan? Sekarang kita tahu dalil tak? Tak tahu lagi. Tak jadi kufur lagi. Tak jatuh kufur lagi. Dan qaul yang sahih, iaitu apa? Pendapat yang sahih bahawasanya mukmin masih lagi beriman. Siapa yang tak tahu dalil pada sifat 20 masih lagi beriman serta berdosa. Nampak tak? Dan qaul yang sahih bahawasanya mukmin serta berdosa dengan sebab meninggalkannya akan belajar. Kenapa dosa? Sebab tak pergi belajar. Sebab tak nak belajar. Sebab tak mencari ilmu ini. Kan? Dengan sebab meninggalkannya akan belajar. Belajar apa? Belajar fardu ain. Okey. Tu dia. Dan fikir bicara jika ada ia daripada ahli demikian itu. Dah lah tak nak belajar, tak nak fikir pula tu. Ni apa hukum dia? Hukum dia berdosa. Dosa apa? Dosa besar. Sebab itulah wajib kita belajar fardu ain. Wajib belajar sifat 20 dengan dalil. Wajib belajar pada ilmu fiqh. Wajib belajar ilmu tasawuf.
Itu dia. Kan? Dan itulah yang sedang kita perjuangkan. Selagi mana kita hidup di atas alam ini, kan? Maka wajib kita belajar perkara itu. Supaya apa? Supaya menjaga hati kita dengan daripada perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah wal maturidiyah. Apa beza fardu ain dan tauhid ni ustaz? Sama je ke? Baik. Apa beza fardu ain dengan tauhid? Saya tunjuklah kan. Ya Kenapa dia tak boleh? Ni. Okey. Fardu ain dia adalah perkara yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Itu fardu ain. Apakah dia fardu ain ini? Ilmu apakah yang berada di bawah fardu ain? Maka ada 3 ilmu yang berada di bawah fardu ain. Ada apa? Tauhid, fiqh, tasawuf. Kan? Itu dia. Fardu ain ilmu yang nyata ya cikgu. Dia bukan nyata. Ilmu yang wajib dipelajari. Wajib belajar. Kan? Dia berbeza macam contoh orang tanya, ustaz, apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik ilmu pasal kan, falsafah dan sebagainya. Minta maaf lah kalau saya tak tahu. Kan orang tanya, ustaz, ilmu balaghah tu ilmu apa? Kan? Belajar kenyataan. Dia tak. Ilmu tauhid nanti kita akan belajar 3 perkara. Kan? Pada 3 hukum. Hukum akal, kan? Hukum syarak dengan hukum adat. Pada hukum akal, kan, kita belajar ada 3. Hukum akal, wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Itu belajar dekat mana? Itu belajar dekat ni, sifat 20. Belajar kat sifat 20 ni. Wajib akal itu. Okey. Ya apa? Kita wajib percaya, wajib faham perkara itu sahaja. Dalam kafar, ya betul, dalam kafar. Dalam kafar dah belajar dah benda ni. Kafar je soalan tu. Tapi kafar pun ramai juga tak lepas, nampak tu? Kafar pun ramai tak lepas. Okey. Ada soalan lagi tak? Dia memang jangan risau, mesti ada seorang 2. Cantik. Kalau tak faham tanya tuan-tuan cik puan tak faham tanya. Bagi orang yang baligh ni, wajibkan belajar. Wajib. Kan saya dah cerita ni. Ciri-ciri mukallaf. Cukup 4 ciri-ciri ni, maka dia wajib belajar fardu ain. Lepas tu saya kata kepada tuan-tuan cik puan, carilah di mana-mana tempat ataupun mana-mana pusat pengajian ataupun ada ustaz-ustaz yang ngajar, kalau ngajar fardu ain ni, tanya. Tak apa. Tanya dia. Bukan tanya, pergi belajar. Kalau tak jumpa ustaz, saya tak jumpa lah ustaz, jangan risau. Kalau tak jumpa, boleh belajar dengan kami. Boleh belajar di bawah Pertubuhan Pencinta Ilmu. Hari apa kelas? Kelas kami setiap hari Jumaat. Okey. Minta maaf, saya tak tahu juga. Kan? Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Tu dia. Kelas kami setiap hari Jumaat pada pukul 8.30 pagi hingga pukul 11 pagi. Tu dia. Dan kita belajar secara berkitab. Pelajar kami akan dapat kitab. Ni dia. Akan dapat 3 kitab. Minta maaf Yang pertama pada ilmu tauhid kami menggunakan kitab Matan Faridah, Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Yang kedua pada ilmu fiqh kami menggunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Dan yang ketiga pada ilmu tasawuf kami menggunakan kitab Hidayatus Salikin. Inilah tiga kitab yang kami ajarkan di dalam kelas fardu ain. Kita belajar secara berkitab. Belajar macam mana ustaz? Kita belajar satu persatu, kan? Belajar daripada kulit ke kulit. Kita tak belajar hanya mengambil 1-2 bab, tak.
kita belajar keseluruhan di dalam ilmu fardu ain. Jadi insya-Allah siapa yang berminat kan nak belajar betul-betul, nak belajar tiga ilmu ni dengan belajar sungguh-sungguh, nak betul-betul pegang akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, insya-Allah boleh daftar dengan kami. Cumanya kelas kami ni kelas tertutup. Kita ada yuran lah. Kita ada sedikit yuran. Kita ada yuran pendaftaran dan juga yuran bulanan. Risau, tak mahal yuran bulanan kami. Yuran bulanan kami hanya RM50 sahaja sebulan. Belajar apa? Setiap hari Jumaat. Kalau contoh, bulan tu ada 4 kali Jumaat, maknanya kita belajar 4 kali. Kalau bulan tu Jumaat 5 kali, maka kita akan belajar 5 kali. Okey, tu dia. Kalau siapa yang nak mendaftar, saya bukakan pendaftaran. Jangan risau. Okey. Siapa yang berminat lah, insya-Allah. Siapa yang berminat, ini saya bukakan beg kuning. Ini adalah yuran pendaftaran Ini adalah yuran pendaftaran. Ni dia. Baik, okey. Saya dah pinkan. Saya dah pinkan. Ni. Yang saya buka tu itu adalah yuran pendaftaran. Siapa yang masuk sekarang ni nanti tinggal PM je lah. Nanti saya masukkan dekat dalam grup kelas. Ada grup kelas. Dan juga pelajar akan mendapat video rakaman keseluruhan kelas juga. Okey, tu dia. Kalau kita belajar, niat untuk nyah kejahilan yang ada pada diri boleh ke? Boleh. Bukan niat untuk mengajar. Kita belajar ni, kan? Niat kerana apa? Yang pertama, kita belajar niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat nak Allah redha. Kita buat perkara ini untuk nak Allah redha. Kan? Lepas tu nanti baru naik pula. Kita niat pula, kita belajar supaya apa? Supaya dapat kita amalkan. Kan? Belajar perkara yang Allah redha, lepas tu kita amalkan. Bila dah dapat amalkan, dalam kitab pelita penuntut, ini pada adab lah kan? Pada adab, siapa yang belajar ilmu agama, wajib dia niatkan pada diri dia, kan? Supaya apa? Supaya dia dapat ajarkan kepada orang lain. Itu. Ini pada adab je lah. Dia bukannya wajib mengajar, tak. Supaya apa? Bila mana kita ajar orang lain, kan? InsyaAllah kita akan lebih jelas perkara itu. Kalau ada benda yang kita tak faham, kita akan belajar semula dan lebih faham perkara itu. Ada kelas online ke Ustaz? Ya betul. Kelas kami ada 2. Online dan juga offline. Cuma berbezanya pada yuran je lah. Kalau pelajar online, yuran bulanan hanya RM50 sahaja. Siapa yang berminat boleh tekan dekat beg kuning yang saya pin tu. Itulah pendaftaran. Belajar sampai bila Ustaz? Kita belajar daripada kulit ke kulit. Sampai bila? Wallahu alam. Selagi mana hayat di kandung badan, belajarlah. Kan? Tak apa tuan-tuan cik puan, kita korbankan sedikit hati kita. 50 sebulan je. Kan? 50 sebulan je. Untuk apa? Ni bukan untuk orang lain. Untuk kita. Untuk kita juga. Kan? Kita belajar ni, belajar sifat 20 ni, pegang dalam hati sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita pegang. Jadi siapa yang berminat boleh tekan dekat beg kuning, kan? Itu jalan pendaftaran. Jangan risau. Lepas bayar nanti pihak kami akan PM lah. Saya PM nantilah. Saya PM nanti kita akan masukkan dekat dalam grup kelas. Kelas kami kelas tertutup. Kelas setiap hari Jumaat 8.30 pagi hingga pukul 11 pagi. Kalau orang tu banyak persoalan, kalau dia tak tanya, dia rasa tak puas hati sebab dia nak tahu jawapan macam mana Ustaz. Dalam kelas kami memang, ya betul, tiap-tiap bulan kena bayar. Dalam kelas kami memang ajarkan pelajar kami untuk bertanya. Kan? Kalau saya kata apa?
siapa yang tak tahu ataupun ketika ustaz belajar tak faham, wajib tanya. Tu untuk pelajar kami lah. Jangan sampai tak faham, boleh tak nak tanya ni? Ustaz tak marah ke kalau tanya? Jangan risau, tak. Ustaz takkan marah. Ustaz lagi suka kalau tanya. Kerana apa? Bila kita bertanya, menunjukkan yang kita nak betul-betul faham ilmu itu. Kita bukan hanya sekadar dengar kosong, bukan. Kita bukan. Ini bukan kuliah maghrib. Dengar, duduk termenung, dengar apa ustaz cakap ni. Bukan. Ni kita memang belajar untuk dapat ilmu. Belajar untuk pegang betul-betul. Kitab betul. Tekan dekat beg kuning tu, dapat 3 kitab ni. Kitab dapat sekali. Betul. Kitab dalam Jawi. Betul. Kitab kami dalam Jawi. Ustaz, saya tak pandai bahasa Jawi. Macam mana? Jangan risau. Tak pandai bahasa Jawi, boleh belajar. Kita apa? Sebab ustaz akan ajarkan satu persatu perkataannya. Kita boleh tengok. Jangan risau. Pelajar kami dah buktikan. Belajar kami. Ada dulu memang tak tahu Jawi langsung. Alhamdulillah. Sejak belajar kan 3 bulan konsisten belajar, tengok video-video rakaman, akhirnya hari ni dah boleh baca Jawi sendiri. Kan? Jawi dia tak susah macam Arab. Arab dia kena ada baris, kan? Kena tahu nahwu sorof. Jawi tak perlu. Kan? Kita boleh baca sendiri. Macam tadi ustaz kata Wahabi kalau suka tanya pelik-pelik. InsyaAllah setakat ni lah pelajar kami tak ada Wahabi. Tahu. So apa? Kita pun tahu lah. Wahabi pun tak nak belajar benda ni. Kita tahu lah. So apa? Wahabi menolak sifat 20. Kita ajar sifat 20. Memang dia tolak lah. Memang dia takkan belajar. Dia tak nak belajar. Okay. Betul. Bahasa Arab dia kena i'rab. Bahasa Arab ni kalau saya tak belajar sangat, kan? Dia kalau tertukar baris, kan? Salah makna. Kalau Jawi, insya-Allah lah. Setakat ni memang itulah perkataan dia. Dia tak ada tukar baris, tukar makna. Tak ada. Jawi memang perkataan tu itulah dia. Kan? Tak apa, Jawi ni dia kan perkataan Melayu juga, cumanya Melayu Jawi. Bukan Melayu Rumi. Lagipun kalau kita belajar ni pun, kan? Kita nak juga keberkatan kitab. Kita nak barakah ulama daripada kitab ni. Kan? Kita nak betul-betul. Sebab apa? Perkataan Jawi dia memang betul-betul menukarkan bahasa Arab ke Melayu Jawi. Dia berbeza. Kalau bahasa Arab nak pindah dalam Melayu Rumi, dia akan kena ada ubah. Dia akan kena ubah sedikit perkataan tu. Baru betul. Kalau baca salah sebut makhraj huruf, tukar. Tak. Jawi tak ada makhraj. Jawi tak ada makhraj. Bahasa Arab ada. Kan? Tu. Mubtadi' tu. Kan? Kena ada isim, fi'il, fa'il semua tu. Macam-macam. Kita pun tak faham. Apa ni? Jawi tak ada makhraj. Jangan risau, tak ada makhraj. Macam kita cakap bahasa Melayu, kan? Bukan Jawi yang saya maksudkan. Arab ke? Kalau perkataan Arab, kita Arab, dia boleh. Kalau tak sebut makhraj, betul tak apa. Tapi kalau Quran ni betul. Quran dia sunat lah membaca dengan makhraj yang betul. Berbeza dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib baca dengan makhraj yang betul. Tu pada Al-Fatihah lah. Tapi kalau yang lain sunat saja. Siapa tak baca Al-Quran dengan makhraj dan tajuk yang betul, hukum dia makruh. Tapi kalau dalam Al-Fatihah tak boleh. Siapa tak baca makhraj, tertukar makhraj ke, kan? Baca tertukar perkataan ke, salah baris ke, maka tak sah solat kita, batal solat kita. Jadi insya-Allah, terima kasih tuan-tuan cik puan. Siapa yang dah mendaftar tu, insya-Allah
kita berjumpa pada kelas hari Jumaat ni lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan cik puan, itu sahaja daripada saya. Minta maaf kalau ada terkurang. 3 kitab semua betul. Kita akan belajar 3 kitab. Tapi tak adalah kita belajar kitab tu, 3 kitab tu satu hari. Tengoklah, minggu ni belajar kitab Tauhid. Minggu depan belajar kitab Fiqh. Bergile-gile. Kita belajar gile-gile. Baik. Jadi insyaAllah itu sahaja daripada saya tuan-tuan cik puan. Kan, minta maaf kalau terkurang. Kan, kita bertemu lagi pada live yang akan datang. Esok jangan lupa, esok pukul 3 petang. Sama juga. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.